soalan 1A, 1B. Okay. 1A cikgu tanya, adakah ini merupakan fungsi? So sebelum ini ialah hubungan apa? Cikgu tengok jawapan kamu. Keempat-empat jenis ada. Okey, ada di antara kamu kata ini ialah hubungan ataupun cikgu panggil orang lebih senang. Adam, gambar raja 1A itu ialah hubungan apa? Adam? Banyak pada satu. Banyak kepada satu. Anda pandang mana yang menyebabkan awak kata dia banyak kepada satu? 10 dan 2 tunjuk pada 2. 10 dan 20 tunjuk pada 2. Okey. Sebab itulah you panggil dia banyak kepada satu. Tapi saya rasa ada di antara kamu kata satu kepada banyak kan? Siapa yang cakap satu kepada banyak? Bagi buktinya kenapa awak kata dia satu kepada banyak? Sebab 20 pergi dekat 2 dan pergi dekat 4. So akhirnya ini sebenarnya hubungan apa? Banyak pada banyak. Banyak kepada banyak. So bila kamu jawab soalan ini, kamu jangan happy, oh cikgu saya sudah jumpa banyak kepada satu. Lepas tu awak terus berhenti. Aku nak cek juga. Sebab bila awak nampak satu kepada banyak, mungkin juga ada satu katakan awak sudah nampak satu kepada banyak, pada masa yang sama dia mungkin ada banyak kepada satu. So macam soalan ini, dua-dua awak nampak kan? So bila dua-dua awak nampak, maka dia jadi hubungan banyak kepada banyak. Okay. So jawapan untuk soalan ini sepatutnya ialah hubungan banyak kepada banyak. So adakah dia merupakan fungsi? Tidak. Tidak. So dia bukan fungsi. Alasan sebab hubungan banyak kepada banyak. So siapa yang jawab silap tu tolong buat pembetulan Walaupun ada di antara kamu jawab, okay, cikgu dia bukan fungsi, tapi alasan salah pun tak boleh Okay, kita tengok 1B. Okay, cikgu pilih. Okay, Afika, you kata itu ialah hubungan apa? Afika? Banyak kepada satu. Kerana? Nombor apa yang? Negatif satu dengan satu tu pergi kat satu. Okay. Ada di antara kamu sesiapa ke nampak satu kepada banyak? Tak ada. Tak ada so bila kamu katakan okay, contohnya Afika sudah nampak ini banyak kepada satu. Next kamu mesti cek dulu ada tak satu kepada banyak. Kalau betul-betul tak nampak, baru kamu kata ini hubungan banyak kepada satu. So adakah dia merupakan fungsi hubungan banyak kepada satu? Ya. Ya. Okay. So soalan 1B jawapan dia ialah fungsi sebab dia hubungan banyak kepada satu. Okay, soalan 3A. Soalan 3A. Dia hubungan apa? Bakis, pendapat awak dia hubungan apa? Untuk 3A hubungan banyak kepada banyak. Banyak kepada banyak. Kalau kamu kata dia banyak kepada banyak, maksudnya awak mesti nampak banyak kepada satu, pun awak nampak satu kepada banyak, betul tak? Okey. Yang mana titik menyebabkan awak kata dia banyak kepada satu? Titik 2 dengan 6 pergi kepada 2. Okey. 2 dan 6 pergi kepada 2. Okey. So kalau kamu tengok dua titik ini, dia kalau cikgu lukis dalam gambar raja anda panah, dia jadi 2 sini, 6 sini dan 2 pergi kepada 2. Okey. Mana dua titik pula menyebabkan awak kata dia satu kepada banyak? 2 dan 4 pergi kepada 6. 2 dan you baca objek, you baca bawah dulu. Sebab bila kita Kellen. 4. Bila kamu sebut nombor ini bila melibatkan graf, biasakan diri baca bawah baru baca tepi Okey, semula titik mana yang menyebabkan awak kata dia satu kepada banyak? 6 je pergi pada 2 dengan 4. Okey. Boleh? Kalau kamu tengok gambar raja, maksudnya sini 6 tapi dia pergi kepada 2 tempat. Satu ialah 2, satu ialah 4. So betul lah ini ialah hubungan banyak kepada banyak. So adakah ini fungsi? Tidak. Tidak So soalan 3A ini bukan fungsi.
Alasannya sebab dia hubungan banyak kepada banyak. Okey, cikgu faham. Ada di antara kamu sangat susah nak baca titik macam ini. Okay? So kalau kamu tak boleh, apa yang kita boleh buat ialah kita wakilkan dalam gambar raja anak panah. Maka lebih senang sikit kita tengok. Okay? 2, 4, 6, kumpulan 1, kumpulan 2, 1, 2, 3, 4. Sini ada 4 titik ya. So kita akan lukis 4 anak panah. 2 pergi 2, 4 pergi 3, 6 pergi 2 dan 6 pergi 4. So lebih senang awak tengoklah di mana satu kepada banyak ialah ini dan satu lagi ialah banyak kepada satu. Okay. So untuk siapa tak boleh terus baca daripada graf, apa yang awak buat, ubahkan graf itu kepada gambar raja anak panah baru tengok. Sebenarnya bagi saya gambar raja anak panah yang paling senang tengok. Dia satu kepada banyak ke banyak kepada satu. Ataupun banyak kepada banyak. Okey. Soalan 1A. Oh sorry, cikgu lompat satu soalan kan. Okey, soalan 2A. Apa siapa sudah? Ilya, hubungan apa? 1:1. Okey, 1:1 . So adakah ini fungsi? Ya, fungsi. Ya, okey. So soalan 2A ini ialah fungsi sebab dia hubungan 1:1. So inilah jawapan untuk latihan semalam . So siapa buat silap tolong betulkan dalam buku latihan kamu jawapan yang betul. Cikgu sebenarnya lebih galakkan kamu terus macam cikgu yang semak. Pakai pen merah, betulkan di jawapan kamu. Kalau awak salah kalau salah sendiri tulislah apa kesalahan kamu. Contohnya tadi ada orang nampak banyak kepada satu tapi sebenarnya banyak kepada banyak. Sebenarnya awak boleh macam cikgu, pakailah highlight pen untuk tunjukkan kenapa dia ialah banyak kepada banyak. Supaya lain kali bila awak nak buat ulang kaji, awak fahamlah masalah awak di mana, apa yang tak betul. Boleh ya? Okey, so kita pergi kepada apa yang kita nak belajar hari ini. Okey, sebelum ini kita balik kepada gambar raja anak panah semula. Okey. Ada ni, gambar raja pertama ini hubungan apa? Ini hubungan apa? Hubungan banyak kepada satu. Okey, banyak kepada satu. Sebab ini kan? Sebab ini. Banyak kepada satu. Okey. Lompat-lompatlah ya. Farisa, yang ini hubungan apa? 1:1. 1:1. Walaupun kita nampak macam ada yang atas, ada yang bawah macam campur aduk berselelak di situ kan. Tapi kalau awak tengok betul-betul, memang setiap satu hanya hubung kepada satu tempat ya. Okey. Yang ketiga, Ashikin, ini hubungan apa? Banyak kepada banyak. Okey, banyak kepada banyak. Okey, di mana contohnya ialah banyak kepada satu punya. Kenapa awak kata dia banyak kepada banyak? Dia banyak kepada satu di mana? Dalam gambar raja. 1 dengan 2 pergi kat 3. Okey. Di mana pula yang ini banyak kepada satu. Okey. Di mana pula satu kepada banyak? 3 dengan 2 tu pergi dekat 3 dengan 4. Okay, 2 itu pergi 3 dengan 4. So ini hubungan banyak kepada banyak. Okey, yang keempat. Izan. Okey, ya Izan. 1 kepada banyak. 1 kepada banyak kerana? 2 tu pergi kat 5 dengan 6. Okey, sebab 2 itu pergi kepada 5 dan 6. So inilah 4 hubungan yang kita belajar semalam. Okey, antara ini yang mana satu ialah fungsi? Amira susah panggil tak apalah. Kalau saya repeat nama tak apa Okey, tak ingat sudah panggil siapa. Amira, yang mana satu ialah fungsi? Ataupun yang mana 2 ialah fungsi? Antara 4 jenis hubungan ini, 2 saja boleh dipanggil sebagai fungsi kan? Yang mana 2? Amira? Amira tulis ke?
Tak tuliskan. Amira, tidur ke? Amira? Amira? Okey, cikgu tukar orang ya. Anissa? Antara 4 ini, yang mana 2 ialah fungsi? Yang first dengan second. Sebut nama hubungan senang sikit. Yang banyak kepada satu dengan satu kepada satu. Okey, yang banyak kepada 1 dan 1 kepada 1. Ini semalam cikgu terus cakap macam ini saja kan. Okey, 2 hubungan ini ialah fungsi. So hari ini kita akan tengok apakah tarifan fungsi yang sebenar. Kenapa 2 hubungan ini boleh dipanggil sebagai fungsi. So benda ini ada dalam nota kamu cikgu kecilkan sikit dia. So kita akan panggil benda ini kumpulan pertama kita dalam ayat ini cikgu akan angkat kumpulan pertama ialah X lah ya. Kumpulan kedua ialah Y. Okey, sebab dari set X kepada set Y. So dia kata dia ialah satu hubungan khas. Maksudnya bukan semua hubungan ialah fungsi lah. Okey, dia ialah semua satu hubungan khas. Ayatnya macam ini ya. Dia memetakan semua unsur yang okey, awak nampak simbol tu. Simbol ni awak pernah belajar tak? Simbol macam I tapi bukan I. Pernah. Dalam tajuk set kan. Apa maksudnya? Unsur. Unsur, okey. Unsur, okey. So ayat ini maksudnya dia petakan semua unsur dalam X itu kepada hanya satu unsur yang berada pada Y. Susah nak faham ayat dia kan. Senang cakap, cikgu akan kata semua unsur dalam kumpulan 1 okay, hanya memetakan kepada satu unsur dalam kumpulan 2. Okey. Dan di sini mungkin awak nampak cikgu tulis perkataan objek image. Okay? Sebab kita akan panggil unsur-unsur dalam kumpulan 1 itu sebagai objek. Macam awak belajar penjemahan, ingat tak? Translasi, pembesaran, putaran. Yang asal itu kita panggil objek kan? Selepas pembesaran, selepas translasi. Benda itu belajar kan? Sukatan baru ada tu? Belajar. Selepas awak buatlah pembesaran, translasi, jawapan itu awak panggil image kan? So di sini pun sama, idea yang sama sebenarnya. So semua unsur dalam kumpulan 1 kita panggil sebagai objek. Kalau unsur dalam kumpulan 2 kita panggil dia sebagai image. So kita akan panggil benda ini ialah fungsi kalau setiap objek hanya mempunyai satu image. So sebagai contoh cikgu pakai contoh yang tidak memenuhi syarat punya. Yang di mana contoh banyak kepada banyak ini. Okey. Kenapa? Kenapa ini kita tak panggil sebagai fungsi? Sebab kalau kamu tengok objek 2, dia ada 2 image. Iaitu 3 dan 4. Pada ayat kita, setiap objek hanya mempunyai satu image. Hanya boleh ada satu image saja. Tapi sekarang dalam contoh ketiga ini, iaitu hubungan banyak kepada banyak ini, awak nampak objek 2, dia ada 2 image. Okey. Itu sebabnya kenapa hubungan banyak kepada banyak tidak boleh menjadi fungsi. Sebab dia tidak akan dapat ayat ini. Setiap objek hanya mempunyai satu image. Okey. Begitu juga dengan contoh yang keempat, kita kata dia bukan fungsi. Kenapa kita kata dia bukan fungsi? Tengok objek 2 ini. Objek 2 ini, orang kata hanya boleh ada satu image. Tapi dia ada 2 image. Dia ada image 5 dan 6. So itu sebabnya hubungan 1 kepada banyak tidak boleh dijadikan sebagai fungsi. Okey, kita pergi kepada contoh kedua ini, hubungan 1 kepada 1. So ini kita nampak kan, objek 1 ada satu image saja iaitu 6. Objek 2 satu image juga 4. Objek 3 satu image juga 5. Okay? So itu sebabnya kenapa hubungan 1 kepada 1 kita boleh kata dia ialah fungsi. Okey, kita tengok contoh pertama. Hubungan banyak kepada 1. Okey, cikgu tanya kamu. Dalam gambar raja pertama cikgu ini, objek 1 ada berapa image? Kita panggil nama. Atika? Objek 1 ada satu image. Satu image. Image tu 4 lah kan? Okey. Wani?
objek 2 ada berapa image? Objek 2 berapa image? 1. 1. 2. Cikgu besarkan takut kamu tak nampak. Okay. So objek 2 juga 1 image iaitu 5. Okay. Syazani, objek 3 berapa image? 1 image. 1 image iaitu 4. Walaupun di sini kita nampak kan objek 1 dan objek 3 dia kongsi image yang sama. Tapi ayat dia ialah setiap objek hanya mempunyai 1 image. Dia tak pernah kata image itu tak boleh sama. So itu sebabnya kenapa hubungan banyak kepada 1 juga merupakan fungsi. Okey. Balik kepada soalan asal tadi yang kita buat semalam. Sorry ya, cikgu grow sikit, awak pening sikit. Sekejap. Semalam belum sampai. Sorry ya. Tutup mata kejap. Okey. Kita tengok latihan semalam. So contohnya tadi soalan 1A kita kata dia bukan fungsi kan. Dan bila cikgu minta awak berikan alasan, ada 2 cara awak bagi alasan ya. Awak boleh bagi alasan macam semalam, awak kata sebab dia ialah hubungan banyak kepada banyak. Okey, alasan ini cikgu boleh terima. Tapi satu lagi cara awak bagi alasan ya. Satu lagi cara, okey, satu ialah awak kata dia ialah hubungan banyak kepada banyak. Okey, cikgu terima. Satu lagi cara awak bagi alasan, awak boleh bagi contoh. Objek mana dia bukan mempunyai 1 image. Contohnya soalan ini, objek mana yang mempunyai lebih daripada 1 image? 20. Awak katalah alasannya sebab objek 20 salah ejaan saya. Mempunyai 2 image iaitu 2 dan 4. So ada 2 cara awak bagi alasan ya. Satu awak cakap sebab itu ya hubungan dia. Satu awak gunakan spesifik punya sampel. Objek 20 mempunyai 2 image iaitu 2 dan 4. Okey, macam soalan 1B tadi kita kata dia ialah fungsi kan? Soalan 1B tadi kita kata dia ialah fungsi. Yang ini kita kata dia fungsi, ini kita kata bukan fungsi. Okey, tadi kita bagi alasan kan sebab dia ialah hubungan banyak kepada 1, boleh. Tapi kamu pun boleh bagi hubungan dan hubungan ini sangat senang cakap aja. Sebab setiap objek hanya mempunyai 1 image. Okay. So ada 2 cara awak bagi alasan ya. Satu awak lihat dari aspek jenis hubungan yang terlibat. Okey, satu lagi awak pakai ayat ini. Setiap objek hanya mempunyai 1 image. So kalau dia ialah fungsi, standard kita punya jawapan. Setiap objek hanya mempunyai 1 image. Tapi kalau jawapan awak ialah bukan fungsi, awak kena bagi contoh yang spesifik dia. Dalam gambar raja ini, objek mana yang awak kata dia tak ada, dia bukan hanya mempunyai 1 fungsi. Faham maksud saya? So untuk jawab soalan ini, adakah dia merupakan fungsi ataupun tidak? Ada 2 cara kita bagi alasan. Tak payahlah bagi kedua-dua, salah satu mencukupi kecuali dia kata berikan 2 alasan. Biasanya tak ada soalan ini. Dia hanya minta awak beri alasan. So ada 2 cara awak bagi alasan. Satu daripada jenis hubungan yang terlibat, satu ialah daripada ayat inilah. Setiap objek hanya mempunyai 1 image. Kalau jawapan ialah fungsi, standard aja lah itu jawapan dia. Okay, tak payah bagi contoh khas. Tapi kalau jawapan awak ialah bukan fungsi, awak kena mention secara spesifik objek mana yang kacau itu. Contohnya soalan ni objek 20 yang kacau. Awak akan katalah objek 20 mempunyai 2 image dan beritahu pun apakah 2 image yang awak nampak itu. Iaitu 2 dan 4. Boleh ya? So, cikgu balik atas. Okey, tutup mata kejap. Cikgu grow, awak pening. Okey ya. So, ini ayat dia lah. Kalau cikgu pakai ayat matematik, dia memang complicated lah. Nak sebut pun susah nak sebut kan. Okey, tapi awak boleh hafal ini saja. Awak boleh hafal ini saja.
Setiap objek hanya mempunyai satu image, mencukupi. Okey? Dan kita lebih biasa panggil ini sebagai fungsi. Tapi ada juga orang panggil dia sebagai pemetaan. Okay? Itu sebabnya kadang-kadang awak akan nampak ayat itu kata set A dipetahkan kepada set B. Kenapa ada ayat ini ya, dipetahkan? Sebab fungsi juga boleh dipanggil sebagai pemetaan. Tapi jarang kita pakai istilah itu. Kita memang lebih biasa panggil dia sebagai fungsi. Boleh ya? Okey, smart. Okey, ini perwakilan. Okey, gambar dua gambar raja ini memang cikgu tak akan terangkan sekarang sebab cikgu tidak mampu terangkan fungsi gubahan, fungsi songsang kepada awak lagi. Itu ialah subtopik yang seterusnya. So hanya setakat fahamlah gambar raja anak panah ialah yang ada bulat-bulat. Sebenarnya tak semestinya bulat lah, tapi ada grup punya, lepas tu ada anak panah punya. Itu gambar raja anak panah. Mencukupi untuk subtopik 1.1. Apa yang cikgu lukis itu memang tak faham sebab dia melibatkan subtopik yang seterusnya. Okey. Lepas tu cikgu nak pergi kepada perwakilan yang graf punya. Okey. 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 Semalam kita pernah buat sudah. Okey, kita buat ulang kaji sikit. Siapa saya nak panggil ni? Macam sudah panggil satu round sudah ya. Okey. Izan. Nombor 1, 2, 3 tulis di tepi ke tulis di bawah? Di bawah. Okey, di bawah. Ingat ya. Kumpulan 1 mesti di bawah. Wajib. Dan kalau itu merupakan nombor, maka awak susun dari kecil sampai besar. Okey. Izzat pula. So macam mana cikgu nak label di sebelah tepi ni? Okey, tempat ini cikgu nak label apa? 4 ya. So kita kena susun daripada kecil sampai besar. Okey. So kalau di sini kita ada berapa anak panah? 1, 2, berapa susah nak bilang? 1, 2, 3, 4. Ada 4 anak panah. So maksudnya bila saya move kepada graf ada 4 ya. Saya move kepada graf ada 4. Okey, yang pertama ialah 1 pergi 7. So ini dia. Kedua 1 pergi 8. Ketiga 2 pergi 8. Okey, yang keempat 3 pergi 4. Okey, ini yang semalam kita sudah belajar kan? So semalam saya punya soalan, bolehkah kita sambung titik ini? Tak boleh. Tak boleh ya, kita tak boleh sambungkan titik ini sebab dalam gambar raja anak panah ni kita memang tak nampak 1.2, 1.5, so kita tak boleh sambungkan. Okay, so data jenis ini sebenarnya ada satu nama. Kita panggil dia sebagai data discrete. Okay, data discrete maksudnya dia satu-satulah. Dia tak boleh ada di antara punya. Okay, boleh maksudnya kalau dia bagi 1, 2, 3, 1, 2, 3 lah. Kita tak boleh tambah nombor di antara dia. Data discrete. Okay. Kalau sekarang cikgu bagi tata tanda fungsi macam ini. Fs sama dengan 2s. Okey, sebelum ini cikgu nak tanya, kalau cikgu bagi awak 1, dia akan pergi kepada nombor apa? Bakis? Ya, cikgu. Kalau cikgu ulang balik. Kalau cikgu bagi awak nombor 1, dia akan pergi kepada nombor apa? Dia akan petahkan kepada nombor apa? Kalau inilah tata fungsi dia. Tata tanda fungsi dia. Apa maksudnya 2x? Nombor yang kita tampak itu, kita akan darat 2 kan? So kalau cikgu bagi awak 1, 2x. Kalau cikgu bagi awak 1, S maksudnya S awak ialah 1. Kalau ini ialah 1, dia akan jadi apa? Maksudnya 2 darat 1 lah ya, boleh? Dapat 2. Faham ya? Okey. Ain, kalau cikgu bagi kamu 3, dia akan pergi berapa? 6.
Cikgu boleh bagi ke nombor ini dalam keadaan contohnya 1.2? Ilya, boleh ke? Boleh? Boleh? Kalau boleh, apa jawapan dia? 2.4. 2.4. So kalau kamu tengok kalau cikgu bagi tata tanda fungsi macam ini, kali ini data kita bukan discrete. Sebab cikgu boleh bagi apa-apa nombor kan? Awak boleh dapat jawapan sebab awak tarat 2 saja. So kali ini untuk graf jenis ini kita tidak lukis untuk fungsi jenis ini bila kita nak lukis dalam graf kita tak boleh macam tadi buat dalam bentuk petak. Kita akan buat dalam sata katesan. Kita akan buat dalam sata katesan. So kita akan labelkan benda ini. Contohnya cikgu akan label 1, 2, 3, 4. Ikut skala lah. Label. Kalau buat pada kertas graf, awak akan kena tengok ayat dia. Kalau ayat dia kata lukis graf. Dalam matematik dia, kalau dia kata lukis graf, benda ini mesti lukis pada kertas graf. Kalau ayat saya hanya setakat laka graf, maka awak boleh baca cikgu, contoh pada kertas putih ataupun pada buku latihan awak saja. Tidak perlu gunakan kertas graf. Tapi kita akan cuba buat supaya cubalah ikut skala seberapa elok yang boleh lah. Cikgu tak akan pakai pembaris bagi ukur sebab inilah karang graf. So kita akan buat ini. Cikgu nampak sini ada nombor macam ini. Mungkin cikgu akan buat nombor 2, 4, 6. So cikgu akan plot lah 1 sampai 2, 3 sampai 6. Ada lagi 1.2 pergi 2.4 lebih kurang macam ini. So soalan saya sekarang, bolehkah saya sambung dengan mereka? Asyiki? Boleh ke tak boleh? You rasa? Tak boleh ke? Okey, cikgu tanya awak. Kalau sekarang objek awak ialah 2, apa jawapan dia? Ashki, apa jawapan dia? 4. 4. Cikgu boleh tambah 1 titik lagi. Boleh Kalau ke? boleh sebab objek kita punya objek boleh terdiri dengan sebarang nombor. Dia ada jawapan saja. So kita boleh sambungkan titik ini. Hanya di sini sebab ada benda lain yang awak belum tahu. Cara nak sambung titik ini sebenarnya ada cara tertentu. Tak semestinya sambung macam ini. Kadang sambung lengkung sikit. Kadang-kadang sambung dengan lulus. Tapi dia sebenarnya boleh sambung. Hanya cara sambung, cikgu tak boleh ajar dalam tajuk pertama ini sebab ada benda-benda awak belum belajar. Boleh Tapi dia boleh sambung. Kenapa boleh sambung? Sebab kalau kamu tengok cikgu bagi tata tanda fungsi macam ini, cikgu bagi sebarang nombor, awak ada jawapan. Cikgu bagi 1.1 ada jawapan, cikgu bagi 1.04 pun boleh ada jawapan. So maksudnya benda ini sebenarnya cikgu boleh sambung. Dia ada banyak jawapan sebenarnya. Tapi kalau cikgu bagi gambar raja anak panah macam tadi, dia tak banyak. Dia hanya ada 5 aja. Boleh jawab untuk 1, 2, 3. Di mana 1 ada 2 jawapan. Itu saja. Nombor selain daripada itu, minta maaf. Gambar raja anak panah tak bagi saya jawapan. Saya pun tak tahu. Kalau 4 akan pergi mana. So itu tata diskrit. Tapi kalau jenis ini, dia ialah panggil sebagai tata selanjang. Maksudnya data awak boleh terdiri daripada banyak-banyak nombor. Nombor perpuluhan pun boleh. Antara, contohnya mungkin awak kata 1, 1.2 sudah sangat dekat kan? Cikgu nak bagi antara mereka 1.1 boleh lagi sebab awak boleh dapat jawapan lagi 2.2. So kita panggil itu sebagai data selanjang. Okey. Ataupun mungkin cikgu bagi contoh lain yang tidak melibatkan fungsi. Contoh lain untuk awak memudahkan awak faham apa bezanya data diskrit dengan data selanjang. Okey. Contohnya cikgu tanya awak, berapa adik-beradik berapa orang tinggal dalam rumah awak? Kamu rasa jawapan kamu data diskrit ke data selanjang? Discrete.
discrete. Sebab awak punya jawapan akan kata 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang. Awak tak akan kata rumah saya ada 5.4 orang. So, bilangan orang dalam satu keluarga, dia ialah merupakan data discrete. Okey. Berapakah, sensitif sikit berapakah berat kamu? Data selanjar. Dia ialah data selanjar kan. Kalau kamu pakai yang jenis yang bukan digital punya, mungkin boleh baca sajalah, cikgu saya 53 kg. Kadang-kadang perempuan kan, tak nak lah, saya bukan 53 kg, kita pergi duduk yang digital punya. Oh, saya 52.9 kg. Nak lagi tepat, saya 52.88. So dia ialah data selanjar kalau melibatkan berat. Begitu juga tinggi kita. Okay. Tinggi kita pun merupakan data selanjar. Tapi kalau bilangan, data discrete. Boleh Tapi sebenarnya untuk tajuk ini, yang pentingnya yang awak perlu tahu ialah ini sorry cikgu kurang atas sikit. Yang pentingnya awak kena tahu ialah ayat ini. Kalau melibatkan data discrete, maka bila awak nak wakilkan fungsi itu dalam bentuk graf, dia hanya merupakan titik. Dia hanya merupakan titik. Kalau awak nak wakilkan dia dalam, kalau dia ialah data selanjar, fungsi selanjar punya, awak nak wakilkan dalam bentuk graf, maka awak akan dapati graf itu dia merupakan garis. Sebab kita akan sambungkan titik-titik yang ada. Boleh Okey. So sekarang cikgu pergi kepada cikgu pergi kepada data jenis ini data jenis ini yang data selanjar punya. So kita akan dapat graf kita akan dapat graf yang bentuk garis. Okey. Contohnya cikgu bagi garis macam ini. Okey, soalan saya, ini hubungan apa? 1:1. Okey. Ini ialah hubungan 1:1. Nanti baru cikgu terangkan sebab mungkin ada di antara kamu tak nampak kenapa kawan boleh cakap 1:1. Awak tak tahu nak cakap apa pun. Okay, tak apa, nanti cikgu terangkan. Sorry cikgu tarik dia ke bawah kejap. Sebab cikgu perlu 4 contoh. Okey, kita tengok graf yang kedua. Kalau biasanya, kalau saya tulis satu U. Ini hubungan apa? Banyak kepada satu. Banyak kepada satu. Okay, kenapa kawan kamu kata ini ialah banyak kepada satu? Okay, cikgu bagi satu contoh. Awak cuba tengok titik ini. Titik ini dengan titik ini. Sorry. Titik ini dengan titik ini. Kalau kamu baca dia punya objek, iaitu kita akan baca nombor di sini. Dua nombor ini sama tak? Nombor yang di sini dengan nombor yang sini, dia mungkin merupakan nombor yang sama tak? Kita panggil orang pada orang nak jawab Okey, Izzat. Sama tak? Sama. Awak rasa? Sama. Sebagai contoh, mungkin letak nombor apa? 2. Okey. Boleh berlaku ke? Kalau ini 2, cikgu nampak 2 di sebelah sini. Dia berada di sebelah kiri pasi Y awak. Dia negatif. Nombor di sini mesti merupakan negatif. Dia boleh nampak macam 2 tapi negatif 2. Ataupun nombor-nombor lain.
Okay, boleh? So Izzat di sini dua nombor ini tak mungkin sama. Dia satu nombor positif, satu nombor negatif. Dia tak mungkin merupakan nombor yang sama. Tapi kalau kamu tengok dua titik ini, dia semua lalu tempat alamat kepada. Dia semua lalu tempat ini. Kan dia semua lalu tempat ini. So maksudnya untuk titik ini, dia punya koordinat X mungkin lain, tapi dia punya Y dia mesti sama. Boleh? Ataupun kita kata objek dia lain, tapi dia punya image sama. Objek perlainan, image sama. Itulah tatannya kita panggil dia ialah hubungan banyak kepada satu. Okey. Nanti cikgu akan ajar satu cara lagi cepat untuk tahu dia hubungan apa. Sekarang kita hanya gunakan pengetahuan yang sedia ada pada kita saja. Okey. Okey, ini hubungan apa? Adam? Pendapat awak, salah pendapat apa? Tempat je lah kalau tak tepat. Satu pada banyak. Satu kepada banyak. Kalau satu kepada banyak, maksudnya kita rasa akan berlaku. Ada satu titik tapi dia pergi dua tempat. Ada satu objek mempunyai image yang berlainan. Kalau dalam koordinat kita akan kata ada satu nilai S, dia ada dua koordinat Y yang berbeza. Nampak kan? Okey, cikgu ambil. Sebenarnya ada banyak contoh ini. Cikgu ambil mana-mana satu aja. Bukan only one sebenarnya banyak. Contohnya cikgu ambil titik ini dan titik ini. So kalau kamu tengok titik ini dengan titik ini, dia punya objek sama. Tapi dia punya image berlainan. So betul lah awak teka itu ialah satu kepada banyak. Okey, kita pergi kepada satu lagi. Okey. Ada ni? Awak rasa itu hubungan apa? Ada ni? Nurin ada ni? Cikgu. Banyak kepada banyak. Okey, awak rasa dia banyak kepada banyak. Okey, betul. Banyak kepada banyak. Okey, cikgu letak berapa titik nanti awak terangkan, tengok awak boleh terang sendiri tak? Okey, cikgu buat ini A, ini B, ini C. Okey, kalau awak kata banyak kepada banyak, maksud dia awak mesti nampak banyak kepada satu dan awak juga nampak satu kepada banyak kan? Okey, titik mana yang mana dua titik yang menyebabkan awak kata dia banyak kepada satu? Banyak kepada satu. Maksudnya dia punya objek lain, image sama. Sekejap mana? Yang kat tengah-tengah. Cikgu sudah bagi huruf 3 titik ini sajalah. Yang senang. Apa nama yang tengah-tengah tu dia pergi dekat Pak CY atas dengan Pak CY bawah. Nanti awak sebut titik mana? Okey. Okey. Cikgu besar sikit, tak nampak Cikgu besar sikit. Okey, boleh. Mana okey lah, jom. Yang Pak CX tu dia pergi dekat B dengan A. Banyak kepada A. Okay. So maksudnya awak rasa dia banyak kepada satu sebab titik A dengan titik B. Betul? Banyak kepada satu. Kalau kita tengok titik A dan B, dia punya koordinat X sama ke koordinat Y sama? Titik A dan B. Itu satu kepada banyak lah. Itu satu kepada banyak. Sebab kalau kamu tengok koordinat A dan koordinat B, yang dia sama ialah apa? Koordinat X dia. Kan? Dua-dua di sini. Koordinat Y yang berbeza. So dia sebenarnya
Objek dia sama, image berlainan. So titik A dan B, okay, tak apa. Titik A dan B, dia merupakan satu contoh hubungan satu kepada banyak. Okay? Dia merupakan satu contoh. Kalau cikgu letak nombor, awak lagi nampak. Okay, contohnya cikgu letak nombor. Okay. Ini cikgu letak negatif 2. Katakan ini cikgu letak 4. Ini cikgu letak negatif 4. So kamu kalau kamu tengok titik A ialah negatif 2 pergi kepada 4. Boleh? Kita mesti baca X baru baca Y. Kalau titik B, dia ialah negatif 2 pergi kepada positif 4. Satu pergi negatif 4, satu pergi positif 4. So dia ialah hubungan satu kepada banyak. Boleh? Boleh. So begitu juga kalau kamu tengok untuk ini kita akan tengok titik A dan titik C. Okey. Kalau titik A awak nampak ialah negatif 2 dipetahkan kepada negatif 4. Titik C pula, cikgu letak, katakan cikgu letak satu nilai di sini. Katakan cikgu letak sini 2. Okey. Kamu akan nampak 2, kejap. Okey. 2 ini dia juga dipetahkan kepada negatif 4. So dia ialah hubungan banyak kepada 1. Okay. Susah kan nak tengok macam ini. Okay. So itulah tatanya dalam nota cikgu untuk tengok itu hubungan banyak kepada 1, 1 kepada banyak, banyak kepada banyak. Untuk bentuk graf punya dia lebih termasuk graf yang jenis titik punya kita sebenarnya satu cara ialah bayangkan macam tadi apa yang cikgu ceritalah, tapi susah nak bayangkan macam tu. So kita sebenarnya ada cara lain yang lebih senang di mana dia dipanggil sebagai ujang garis mencancan, ujang garis menufut. Kalau kamu tengok dalam nota saya ada di situ di mana cikgu kata ujang garis mencancan kita boleh tentukan sama ada benda itu ialah fungsi ataupun tidak. Okey. Ujang garis mencancang maksudnya macam ini. Okey, kita ada. Cikgu kecilkan sebab sekarang kita hanya tengok raja aja. Sorry ya. Kecil sikit. Okey. Kecil sangat sudah. Sorry ya. Sebab tu kena tunjuk 4 serentak. Okey. Awak tengok keras saja. Tulisan tak nampak tak apa. Okey. Ujang garis mencancang maksudnya sekarang kita ambil satu garis dekat. Garis mencancang. Kita letak dalam gambar raja ini. Kita nak test. Boleh tak awak lukis satu garis mencancang. Bila awak letak, benda itu akan sentuh kita punya garis 2 kali. Okey. Contohnya, cikgu ambil satu garis mencancang. Buat tebal sikit supaya awak nampak. Mana dia? Sorry. Tak biasa dengan ini. Mana dia? Size. Itu tinggi. Tinggi tak layak. Gemuk. Saya nak gemuk. Okey. Tak jadi. Kejap. Cikgu handwrite. Apa ya? Tak tahu macam mana buat dia kebal. Biarlah Boleh nampak kan garis-garis. Boleh nampak garis ini kan? So awak buat satu garis mencancan, awak cuba letak dalam sini. Ada tak mana-mana satu tempat saya boleh potong
garis saya sebanyak 2 kali. Ada tak untuk graf pertama? Tak ada. Tak ada. Ada. Okey, untuk graf kedua, okey. Ada tak? Saya potong dia 2 kali. Tak ada. Tak ada. Untuk graf ketiga, Ada. 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 Okey, cikgu tinggalkan dia. Okey, lepas itu kita tengok graf keempat ni. Okey, graf keempat. Ada tak? Cikgu boleh potong dia 2 kali. Ada. Ada. Banyak kan masa potong 2 kali pun kan? Okey, so bila awak lakukan ujian mencancan, kalau awak kena dia 2 kali, maka awak akan tahu dia bukan fungsi. Sebab bila awak kena dia 2 kali, dia sama ada ialah hubungan satu kepada banyak ataupun hubungan banyak kepada banyak. Dan awak tahu kan, satu kepada banyak dengan banyak kepada banyak itu ialah bukan fungsi. Okey. Okey, di sini cikgu kata ada lagi satu ujian dinamakan sebagai ujian garis mengufut. Okey, tujuannya untuk checking ini. Tapi kita pun boleh pakai ujian garis mengufut ini untuk checking benda lain Okey, cikgu bagi contoh So kita buat satu garis ufut, nama dia kan ujian garis mengufut. So kita buatlah satu garis mengufut. Okey, apa nak buat sama juga. Cuba letak, ada tak kita kena 2 kali untuk graf pertama? Tak ada. Tak ada. Okey, Ada. untuk graf kedua? Ada. Ada. Okey. Untuk graf ketiga, sorry. Mana dia? Graf. Okey, untuk graf ketiga, ada tak kena 2 kali? Kena garis kita 2 kali. Ada? Tak ada. 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 Untuk graf keempat, Ada. ada. Okay, cikgu lepas saja. Ada. Okay, So sekarang you tengok balik. Okey. Graf pertama iaitu hubungan 1 kepada 1. Dia lulus kedua-dua ujian tu. Ujian mencancan tak kena, ujian mengufut tak kena. So untuk graf yang dua-dua tak kena itu kita panggil dia sebagai hubungan 1 kepada 1. So itu satu cara kita tengok Okey, kita tengok graf kedua tadi. Graf kedua tadi garis mencancam pas kan? Tak kena kan? Tapi untuk garis mengufut dia ada masalah. Kita jumpa. Tadi kita jumpa satu. Tadi kita jumpa satu contoh pun cukup lah Di mana untuk garis mengufuk ini, garis ufuk ini, dia tak pas. Dia ada 2. Tapi garis cancam pas. So dia ialah hubungan banyak kepada 1. Kena hafal sikit lah. Okay. Kalau graf ketiga, kali ini ufuk pas. Dia tak kena. Tapi mencancam pula yang tak pas. Dia ada kena di 2 tempat. So, okay. So ini yang cancam tak pas. So dia hubungan 1 kepada banyak. Yang keempat, alamak, dua-dua tak pas. Ufuk tak pas kan? Ufuk tadi mana garis ufuk tadi? Oh, mana saya letak? Tak ingat lah. Apalah. Okey, satu garis baru dah. Ini tak pas. Ini pun tak pas. Dua-dua tak pas. Ufuk pun kena. Cancam pun kena. Maka kita kata dia hubungan banyak kepada banyak. So nanti ada masa awak buat nota sikit lah. So untuk bila cikgu bagi satu graf, awak nak tahu dia hubungan apa, ada 2 cara buat lah. Kalau tadi awak boleh macam tadi, tengok saja terus. Itu 1 kepada 1, 1 kepada banyak, boleh proceed terus. Kalau tak boleh, awak kena pakai teknik ini. Garis ufuk dan garis cancam. Boleh Okey. Cikgu tak sempat masuk seterusnya. Slow sah. Okey, tak apalah. Okey, so latihan untuk hari ini latihan untuk hari ini ialah soalan 1C dan soalan 1D. Okey, so sama juga soalan saya, tentukan adakah ini fungsi. Okey, kalau bukan fungsi, apakah alasan dia? So nak bagi alasan di sini tak sesuai, awak kata objek apa, ada berapa image apalah, sebab cikgu tak bagi nombor. So awak hanya boleh bagi alasan sebab dia hubungan apa.
So latihan hari ini hanya soalan 1C, 1D. Cikgu tak sempat masuk yang seterusnya. Tak apa, mula-mula kita slow sikit sebab konsep kena kuat. So latihan hari ini sangat simple. Soalan 1C, soalan 1D. Adakah itu fungsi? Dan kalau dia fungsi, sebab dia hubungan apa? Kalau dia bukan fungsi, sebab dia hubungan apa? Nah, macam mana nak tahu dia hubungan apa? Terpulang kepada kamu. Boleh main tengok saja ataupun awak boleh pakai teknik garis mencancang ataupun garis menufuk ini. Okey ya? So ini latihan untuk hari ini. Kejap.